Assalamualaikum dan salam hormat. Kluster kesihatan dan ekonomi antara 6 kluster yang akan diberi fokus menerusi penubuhan Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Darurat. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zuki Ali berkata, 6 kluster ini bagi tujuan penyelarasan antara semua agensi dan kementerian terlibat selain bertanggungjawab memantau isu-isu berkaitan pelaksanaan dan pengurusan darurat. Dalam temu bual eksklusif bersama Bernama TV pada Ahad, Muhammad Zuki berkata, Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Darurat ditubuhkan berperanan menyelaraskan pengurusan darurat di antara kerajaan persekutuan dan negeri serta mengetuai pemantauan dan naziran penguatkuasaan undang-undang berkaitan darurat di semua peringkat. So antara tugas ataupun skop bagi Jawatankuasa Teknikal ni untuk menasihati sidang khas MKN mengenai pengurusan darurat ini, iaitu dari segi pelaksanaan proklamasi darurat dan juga cadangan-cadangan khusus yang berkaitan dengan perundangan dan juga penguatkuasaan yang berhubung dengan pengurusan pandemik COVID-19, iaitu secara seimbang dan juga bersepadu. Dan basically antara peranan ataupun tugas Jawatankuasa inilah untuk meneliti, analisa dan juga menyediakan input berkaitan perundangan dan juga penguasaan proklamasi darurat pandemik COVID-19 kepada sidang khas MKN yang saya sebutkan tadilah. Antara kluster-kluster berkenaan, kluster kesihatan akan berperanan untuk menilai dan mengesyorkan polisi serta strategi mengenai kesihatan awam dalam tempoh darurat. Ia merangkumi penyediaan perkhidmatan kesihatan awam yang lancar, ketersediaan bekalan ubat dan stok darah selain COVID-19 serta pengambil alihan sementara aset bagi tujuan perkhidmatan kesihatan. Manakala bagi kluster ekonomi, ia akan bertanggungjawab dalam menilai dan mengesyorkan polisi dan strategi ekonomi negara dalam tempoh darurat untuk memastikan kestabilan dan keyakinan rakyat serta pelabur. Sementara itu, bagi kluster keselamatan, ia akan menilai dan mengesyorkan strategi keselamatan negara dalam tempoh darurat. Kluster pendidikan pula, ia akan menilai dan mengesyorkan polisi dan strategi pendidikan rendah, menengah serta tertiari yang sesuai dalam tempoh darurat, terutamanya melibatkan akses pendidikan, peperiksaan dan pergerakan pelajar. Dan kluster komunikasi akan menyebarkan maklumat yang sahih mengenai darurat kepada rakyat selain menganalisa pandangan rakyat terhadap tempoh darurat. Bagi kluster perhubungan persekutuan dan negeri, ia berperanan untuk menyelaras isu-isu perhubungan antara kerajaan persekutuan dan negeri, terutamanya dalam isu pemakaian dan penyelarasan ordinan serta enakmen negeri. Beliau berkata dalam tempoh pelaksanaan darurat, semua jentera pentadbiran negara tidak akan terjejas kerana semua agensi dan kementerian akan berfungsi seperti biasa. Jadi sebagai kesimpulannya, sebenarnya saya boleh katakan dalam situasi semasa ini jentera pentadbiran negara tidak akan terkesan dengan pengisytiharan darurat kerana segala operasi dalam sektor awam dan juga swasta yang merangkumi aktiviti ekonomi, industri serta rantaiannya berjalan seperti biasa dengan pematuhan prosedur standard operasi atau SOP dan juga perintah kawalan pergerakan yang masih berkuat kuasa. Apa yang paling mustahak kita adalah memaklumkan kepada semua rakyat bahawa perkhidmatan kerajaan tidak akan terjejas. Ini penting kerana bertujuan untuk meredakan kebimbangan rakyat dan juga keyakinan pelabur terhadap kesan ekonomi. Jelas beliau dalam tempoh perintah darurat ini, kerajaan negeri juga akan berfungsi seperti biasa, hanya beberapa kuasa sementara berada di bawah Yang di-Pertuan Agong melibatkan pengambil milikan sementara tanah, bangunan atau harta alih. Pada Sabtu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan kerajaan bersetuju untuk menubuhkan Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Darurat bagi memastikan pengurusan darurat di seluruh negara berjalan lancar.